Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyin nur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Amma ba'd. Jadi pertama sekali yang saya hormati Sahibus Samahah Datuk Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Sahibul Fadilah Ustaz Amran bin Awaluddin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Tuan Guru saya yang saya hormati Syekh Dr. Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi, para pegawai Jabatan Mufti Negeri Sembilan, para panelis yang saya kasihi lagi hormati Dr. Hafiz Sorani, serta Dr. Syuhada yang telah mengundurkan diri kerana ada hajat. Juga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afif bin Yahya, Pengerusi Akademi Warisan Nusantara, Tuan Haji Shah bin Abdullah, Pengerusi Masjid Datuk Kelana Petra, Ustaz Azamir alias Imam Masjid Tuanku Zainal Abidin, para Tuan Guru serta sekalian para asatizah. Jadi saya minta izin untuk berdiri bagi semangat sikit, sebab kita ni dah masuk waktu tengah hari dan menghilangkan rasa bersalah saya. Sepatutnya saya pembentang kedua, ya. Tetapi apakan daya, kertas kerja baru siap pagi tadi. Jadi saya beristighosah dengan printer yang saya biasa. Jadi alhamdulillah sampailah juga kertas kerja, walaupun sedikit kecil tak apa, tak ada masalah. Kerana saya telah pun berkongsikan dengan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala soft copy-nya. Memang saya berminat atau lebih suka untuk juga berkongsi hard copy dan juga soft copy, agar dapat disebarkan dan biar ada perkara yang boleh disebarkan dan dibawa balik dan dirujuk, walaupun ini masih lagi dalam draft yang pertama, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata pada Ustaz Angah, sesuai juga rasanya saya duduk dekat akhir sekali ni, sebab bahagian kedua kertas ni macam bom, macam bom juga. Jadi saya akan membentangkannya seperti baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kertas kerja saya ini adalah istighasah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi maknanya saya akan membentangkan pertama sekali berkenaan dengan istighasah, dan kertas kerja saya ni memang fokusnya kepada istighasah tanpa menyentuh berkenaan dengan tawassul ataupun berkenaan dengan tabarruk. Jadi sebelum saya membentangkan kertas kerja ini, maka suka saya menjawab soalan Ustaz Angah Sunan tadi. Kenapa saya orang yang terlibat dalam bidang fiqh, kemudian dalam bidang kewangan Islam, tetapi banyak mengkaji dan menulis di dalam bidang akidah.
khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta isu-isu berkaitan dengan terorisme dan juga radicalization dan deradicalization. Jadi tuan-tuan yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya menyambung pengajian saya di Jordan, memang saya berdepanlah dengan isu-isu tuduh menuduh bid'ah, syirik dan sebagainya. Hatta perkara ini dapat dilihat di kalangan para pensyarah kami, bahkan di kalangan senior kami. Sehinggalah saya pergi menunaikan umrah pada tahun 1999 ataupun tahun 2000. Maka saya duduk selepas sembahyang subuh dalam satu halaqah di Masjid Nabawi. Halaqah yang paling besar yang ada dalam Masjid Nabawi lepas subuh itulah yang saya pergi. Dan kemudian saya duduk dan saya tanya pada orang Arab sebelah saya siapa yang bercakap ini. Maka mereka beritahu saya Syekh Dr. Salih Fauzan Al-Fauzan. Pada masa itu beliau mengajar di Universiti Madinah dan salah seorang ulama Wahabi lah, tokoh Wahabi yang boleh dikatakan pada waktu ini paling besar yang masih hidup, dan boleh juga dikatakan antara yang ekstrim. Jadi beliau ditanya, adakah, saya ingat lagi soalan dia, halil asy'ariyatu wal maturidiyatu yu'aduna minal firqatin najiyah. Adakah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dikira daripada golongan yang selamat daripada api neraka? Maka beliau menjawab, tidak. Yang selamat itu satu golongan ahli sunnah wal jamaah, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu tidak selamat daripada api neraka. Bahkan kalau kita lihat dalam satu penulisan golongan Wahabi Melayu pun menyebut di antara golongan yang akan kekal dalam api neraka adalah Al-Asy'ariyah. Yang mana kita semua ni adalah Al-Asy'ariyah. Jadi saya melihat perkara ni akan menyebabkan pertelingkahan yang sangat besar di kalangan umat Islam, kerana majoriti umat Islam disebut sebagai ahli neraka di dalam Masjid Nabawi. Maka kerana itulah saya mula mengkaji sehinggalah pada tahun 2008 Allah SWT memberi saya peluang untuk menjadi salah satu panel pemulihan bagi pihak PDRM. Jadi bila saya masuk ke Ibu Pejabat Bukit Aman, bertemu dengan golongan-golongan JI, Jamaah Islamiyah, maka bila saya berdepan dengan mereka dan berdebatlah kita kata dengan mereka, maka saya dapati memang isu-isu mereka ni adalah isu-isu Wahabi lah. Jadi Alhamdulillah saya dapat menjawab dan bermuamalah dengan baik, sehingga pada tahun 2012 saya dikurniakan anugerah Friends of the Police pada Hari Polis Kebangsaan di atas sumbangan inilah, deradikalisasi. Tapi pada waktu itu saya tak faham lah, itu rupa-rupanya dipanggil disiplin ilmu deradikalisasi, iaitu menyah radikal, golongan yang radikal. Dan hanya pada tahun 2017 maka pihak KDN baru mula melantik dengan lantikan secara rasmi, dan kami ini dinamakan sebagai panel deradikalisasi KDN. Kemudian pada tahun 2018 sebahagian daripada kami dilantik sebagai penilai bahan bukti bagi pendakwaan PDRM di bawah Akta Sosma dan Kota. Dan yang terbaru, saya terlibat dalam penyusunan dan penulisan NAPP-CVE, National Action Plan, untuk preventing dan countering violent extremism, yang telah pun siap sebenarnya dan tunggu masa untuk dilancarkan, insya-Allah pada tahun ini, insya-Allah. Jadi daripada tahun 1998 sehingga tahun ini 2022, hampir 24 tahun lah saya mengkaji isu ini, dan sedang bercadang untuk membuat PhD yang kedua dah jumpa dah bakal supervisor. Harap-harapnya Allah SWT mudahkan lah untuk membuat PhD dalam bidang deradikalisasi. Baik.
Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya buat pembentangan ini bukan dalam bentuk riwayah, banyak juga dalam bentuk dirayah. Maksud saya adalah dalam bentuk tahlil, iaitu dalam bentuk analisa. Jadi saya akan sentuh sedikit dan insya-Allah pada muka surat 24 tuan-tuan, tuan-tuan akan faham tentang kerangka ataupun kita kata theoretical foundation. Muka surat 24 tu dalam PDF-nya pun ataupun buku ni, di akhirnya tu saya cuba bentangkan dalam bentuk sedikit akademik lah. Dalam bentuk sedikit akademik, kita perlu faham apabila para ulama ahli sunnah wal jamaah membenarkan istighasah, maka apakah hanya ada satu dalil? Tidak tuan-tuan. Sebenar-benarnya ada ratusan dalil. Begitu juga contohnya dengan amalan tahlil. Amalan tahlil ni kalau kita lihat cara ulama menyusun amalan tahlil, bukan hanya satu dalil, bahkan ratusan dalil. Ini datang daripada tentang hadiah pahala, tentang zikir berjemaah, tentang pahala zikrullah, pahala bacaan Al-Quran. Kemudian adakah hadiah sampai ke pahala hadiah ibadah badan sampai kepada si mati, sedekah untuk si mati. Jadi kalau kita faham tentang prinsip-prinsip ilmu yang mendukung amalan tahlil itu, sebenarnya orang ataupun ulama yang menyusun amalan tahlil ni brilliant. Orang yang sangat bijak. Dan sebenarnya orang yang menguasai keseluruhan dalil-dalil syariat. Maka begitu juga dengan istighasah. Istighasah ni bukan hanya datang daripada satu dalil. Kalau hanya datang daripada satu dalil, itu terlalu mudah. Hakikatnya, kebenaran istighasah ini adalah datang daripada kefahaman yang menyeluruh dan holistik bagi begitu banyak dalil syariat. Cuma yang dibentangkan pada pagi yang berbahagia ini hanyalah sebahagian kecil. Yang mana saya pun sebut di sini, pertama sekali, 3 isu yang paling besar, tawassul, tabaruk dan istighasah ini, perlulah dibahaskan daripada perspektif ahli sunnah wal jamaah, kerana ada pandangan-pandangan ekstrim yang saya kongsikan juga dalam kertas kerja ini, kita akan baca nanti, yang menyatakan istighasah ini bukan syirik biasa, tapi syirik akbar. Syirik akbar, pengamalnya itu murtad, terkeluar daripada agama Islam. Maka bila kita faham adanya golongan ini dan adanya fatwa rasmi sebuah negara Islam yang mengeluarkan fatwa bahawa siapa yang mengamalkan istighasah maka telah murtad, terkeluar daripada Islam, melakukan syirik akbar, maka tidak hairanlah perkara ini menyebabkan pertelingkahan, perbalahan, dan hari ini dengan adanya media sosial, pertelingkahan itu mula zahir di media sosial. Dan oleh kerana media sosial ini medium yang terbuka, media yang terbuka, masing-masing boleh membawa naratif masing-masing dan tidak ada sistem saringan. Maka apa yang berlaku adalah hari ini kita tengok orang awam yang tak pernah belajar agama pun boleh menuduh kufur, syirik kepada para ulama. Ya? Baik. Maka pandangan-pandangan seperti ini telah menimbulkan polemik dan fitnah yang berpanjangan di kalangan umat Islam sehingga munculnya fenomena takfir. Berterus terang tuan-tuan, apabila saya bertemu dengan golongan-golongan yang ditahan bawah ISA, memang hatta menyanyikan lagu negaraku pun syirik. Bila kami duduk di hadapan mereka, polis tanya apa pandangan tuan kepada ustaz ini. Oh, halal darah. Panjang kalau nak cerita pengalaman. Saya pun nak sediakan buku juga, pengalaman diradikalisasi. Baik. Maka tuan-tuan, walaupun dalil berkenaan dengan tawassul, istighasah dan tabaruk ini sebenarnya saling berkaitan, macam saya katakan, bukan kerana ulama itu melihat satu dalil kemudian daripada satu dalil itulah dikeluarkan hukum. Bukan begitu. Ia adalah daripada keharmonian ataupun daripada istiqra', daripada isti'ab pelbagai dalil dan amalan-amalan para ulama. Maka daripada situ kefahaman ini dapat, bukannya kerana semata-mata satu atau dua riwayat, bukan. Ya, baik.
Tetapi kertas kerja ini memfokuskan perbincangan isu istighosah dan kedudukannya di sisi ahli sunnah wal jamaah serta salah faham golongan ekstrim terhadap konsep ini. Jadi walaupun sebenar-benarnya dalil tawassul juga dalil istighosah, tetapi sebab tu sebahagian ulama, kalau kita tengok dalam kitab ini, sebahagian ulama menggunakan satu istilah tawassul yang merangkumi di bawahnya tabarruk, tasyaffuq, istishfa', istighosah. Jadi istilah yang umum sebahagian ulama menggunakan ia tawassul, yang lain-lain itu cabang. Tapi sebahagian ulama membezakannya, dan saya di sini juga membezakan. Pertama saya katakan definisi istighosah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab bahasa Arab, di sana ada yang dipanggil sebagai uslubun nida, gaya bahasa seruan, ataupun yang disebut sebagai uslubul istighosah. Jadi istighosah ini pada hakikatnya adalah daripada gaya bahasa Arab yang fasih, yang sebenar-benarnya tidak menjadi isu sejak zaman salafus saleh sampailah munculnya Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Kerana ia adalah satu kandungan yang asas dalam bahasa Arab, uslubul istighosah. Jadi dalam melakukan istighosah dalam rukun bahasa Arab mesti ada huruf seruan, ada mustaghosah, ada al-mustaghos bihi dan ada al-mustaghos lah. Contohnya kalau orang Arab kata ya lat-tabibi lil marid, wahai doktor, tolonglah pesakit ini. Dan semata-mata meminta tolong tak semestinya itu menunjukkan kita mengiktikadkan ketuhanan ataupun menyembah. Sebab itu kalau kita kata contohnya lah, ya lal milil waladi, mak tolonglah si anak tu. Tapi biasanya istighosah ni digunakan dalam keadaan yang mendesak. Okay. Dan menurut Syekh Yusuf Ismail Nabahani dalam kitab beliau ini kena fiqh hadis ni kena faham betul-betul. Dia kata hakikatnya para sahabat telah pun meminta pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang golongan ekstrim kata itu bukan kekuasaan Rasulullah. Ya betul. Kerana apabila berlaku kemarau dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Sahih Ibn Hibban, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertemu dengan daripada Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu meriwayatkan bahawa para sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang kemarau dan meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Allah menurunkan hujan. Jadi kita tengok fiqh dia kat sini. Pertama sekali, masalah kemarau ataupun masalah menurunkan hujan ni hak siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa para sahabat tak terus minta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah para sahabat mengiktikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kekuatan untuk menurunkan hujan? Sebab apa tuan-tuan? Ada golongan-golongan tertentu kata kita tak boleh meminta pertolongan daripada para aulia, para anbiya ini pada perkara yang mereka tak mampu lakukan. Ini bertentangan dengan hadis Abu Daud dan juga hadis Sahih Ibn Hibban bahawa para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hujan. Dan mereka pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kekuatan untuk menurunkan hujan. Kalau betul tak boleh beristighosah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka minta Rasulullah, ya Rasulullah doakan kami turunkan hujan, Rasulullah kata, aku tak mempunyai kekuatan menurunkan hujan, doa pada Allah bukan doa pada aku. Kalau begitu tuan-tuan. Jadi para sahabat yang datang minta istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menurunkan hujan menunjukkan bahawa pada perkara yang hanya Allah sahaja mampu lakukan pun kita boleh melakukan istighosah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun telah mati tidak mengurangkan pun kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Jadi sebab itu dalil-dalil selepas ini saya menerangkan tentang dalil pada
meminta istighasah daripada Rasulullah setelah wafat, ataupun seperti mana yang Rasulullah ajar meminta istighasah daripada makhluk yang tidak hadir ataupun tidak dilihat oleh orang yang meminta tolong. Menunjukkan bahawa harus kita beristighasah. Maka tadi ada satu soalan, apa beza istighasah dengan tawassul? Kalau dalam surat 2 tuan-tuan, saya bezakan antara tawassul dan istighasah. Macam saya kata, ada yang kata hubungannya am dengan khas. Maknanya tawassul ni istilah umum, istighasah ni cabang daripada cabang-cabang tawassul. Tetapi sebahagian ulama membezakan dari segi lafaz. Jadi perbezaan istighasah dan tawassul bukanlah perbezaan pada i'tiqad mutawassil dengan mustaghis. Akidah orang yang bertawassul ataupun akidah orang yang beristighasah tetap sama. Rasulullah tetap makhluk, semulia-mulia makhluk. Segala kudrah, taksir adalah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perbezaan di antara tawassul dan istighasah ni adalah pada lafaz. Kalau lafaz tawassul disebut kita meminta daripada Allah. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Inni atawajjahu wa atawassalu bika ila rabbika. An tuqda hajati. Kalau lafaz istighasah, kita cakap begini. Kita macam menyeru Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Tapi kita menyeru ya Rasulullah, ataupun ulama kata macam madad ya Husain, madad ya Husain. Orang yang pergi ziarah, ataupun kita sebut nama Syekh, ya Syekh Ahmad Badawi. Kita menyebut nama orang yang telah wafat dan orang yang tidak hadir bersama kita jauh sekalipun. Bantulah kami, bantulah umat ini, kami berada dalam kesusahan. Ya, wahai Rasulullah, mohonlah hujan daripada Tuhanmu buat umatmu. Jadi kalau tawassul, kita kata, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu, dengan Syekh Fulan, dengan Imam Fulan. Tapi kalau istighasah, kita kata pada dia, ya Syekh, ya Rasulullah. Maka di sana ada begitu banyak bukti. Cuma nak terangkan satu persatu, dia akan mengambil masa lah. Jadi hadis yang ayat yang pertama sekali datang kepada Rasulullah SAW ni untuk Rasulullah meminta keampunan, sebab para nabi adalah hidup di alam barzah. Kita akan tengok nanti. Bila Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 64, wama, saya tak baca lah ayatnya supaya masa. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan ia ditaati dengan izin Allah, dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah SAW juga memohon ampun untuk mereka. Ada 3 perkara dekat sini, tuan. Ada 3 perkara. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang 3. Saya nukilkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Ayat ini mengajar para sahabat radhiyallahu anhum dan umat Islam untuk beristighfar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata, adakah Rasulullah yang beri keampunan? Allah yang beri keampunan. Tetapi Al-Quran sendiri kata, kalaulah mereka ketika menzalimi diri mereka datang jumpa Rasulullah dan Rasulullah beristighfar untuk mereka, bukan maknanya keampunan itu milik Rasulullah. Jadi tidak semestinya bila kita minta ampun, kita minta guru kita doakan keampunan untuk kita, adakah kita i'tikad ketuhanan? Tidak, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dekat sini ada 3 perkara dan ayat ini sebenarnya sangat signifikan. Pertama, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dalat ala hasfil ummati ala al-maji'i ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan galakan bagi umat Islam untuk datang maji. Dan kalau kita baca dalam perbahasan ziarah, ayat ini juga dalil disunatkan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah wafat. Wal istighfar indahu, dan beristighfar di sisi Rasulullah. Jadi maknanya orang tu yang istighfar. Yang ketiga, wa istighfarihi lahum, istighfarnya Rasulullah kepada mereka. Dan kata imam kita, wa hadza la yanqati'u bi mautih. Dan tuntutan ini, 3 perkara itu untuk datang, beristighfar dan minta Rasulullah istighfarkan untuk kita, bukannya terputus setelah Rasulullah wafat. Wa dallat aidan ala ta'liqi wujdanihim Allah at-tawwab ar-rahim, wujdanihim
Allah Tawwabar Rahimah. Ada dua maf'ul lebih kan. Dan ayat ni mengaitkan mereka nak mendapati Allah tu sebagai penerima taubat dan Maha Pengasih bimaji'ihim wastighfarihim wastighfarir rasulilahu. Dengan tiga perkara. Pertama, datang kepada Rasulullah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Rasulullah beristighfar kepada mereka. Dengan itu mereka akan mendapati Allah itu Tawwabar Rahim. Dan ayat ini tidak terputus. Ada banyak lagi nukilan-nukilan yang lain tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Dan lepas itu saya seperti mana yang disebut oleh Dr. Syuhada sebentar tadi, bahawa hakikatnya begitu juga ketika adik-beradik Nabi Yusuf AS nak bertaubat, minta ayahnya doakan. Bukan maknanya Nabi Ayub itu yang memberi keampunan. Dan kisah ini disebut dalam Al-Quran pastinya signifikan. Dan saya tak nak panjang sebab masa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian pada muka surat yang keempat, saya bawakan dalil ataupun istighasah para anbiya pada hari kebangkitan. Kita pun tahu nanti apabila berlakunya kiamat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hancurlah seluruh perkara kecuali 9 atau 10 perkara. Yang kekal hanyalah arash, lauh, kursi, qalam, syurga, neraka, jasad para nabi, jasad para bidadari dan ajibuz zanab seperti mana dalam hadis sahih, benih manusia. Dan sebagai ulama kata roh. Maka ini yang kekal. Dan kemudian apabila dibangkitkan untuk orang macam kita inilah dibangkitkan daripada sistem benih. Dan kalau para nabi macam bangun tidur, jasad mereka tak hancur. Macam kita bila berlaku kiamat, jasad akan hancur. Kemudian akan ditarkib semula dengan seumpama benih daripada ajibuz zanab tu. Bangun-bangun dibiarkan 500 tahun dulu. 500 tahun dulu. Alam kubur disebut sebagai 40 hari, 40,000 tahun. Satu hari akhirat 1,000 tahun, 40 hari. Sekurang-kurangnya jarak antara dua tiupan, kan dalam satu hadis, jarak di antara dua tiupan kemusnahan alam dan kebangkitan manusia 40 hari. 40 hari akhirat. Satu hari akhirat 1,000 tahun dunia. Sebab tu ulama kata sekurang-kurang tempoh alam barzakh 40,000 tahun. Jadi itu 40 hari akhirat. Bangkit-bangkit sebelum bila dah dicipta tubuh badan manusia ini, telanjang umur 33 tahun, dibiarkan selama 500 tahun akhirat. Dalam kubur saja 40 hari. Sebelum hisab saja 500 tahun. Pada waktu ini yang disebut manusia dalam keadaan gelisah, peluh dah sampai kat telinga, ada yang sampai kat buku lari, menangis, berdarah dan sebagainya. Maka pada waktu ini barulah mereka sedar tentang kedudukan para anbiya. Maka pada waktu inilah mereka nak mencari pertolongan dengan para nabi. Lalu mereka pun pergi jumpa Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, tidak, hari ini hari kemurkaan Allah. Allah tak pernah muka seperti ini sebelum ini dan selepas ini. Ini hari kemurkaan Allah paling besar. Nafsi, aku ada perkara yang aku risaukan. Pergi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, nafsi. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata yang sama. Pergi pada Nabi Musa kata yang sama. Pergi pada Nabi Isa pun kata yang sama. Panjang hadis ni, tuan-tuan. Kemudian bila sampai pada Rasulullah SAW, barulah Rasulullah kata, ana laha. Dan panjang kisah dia kan. Jadi maknanya apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT? Seluruh para makhluk nanti akan beristighasah dengan Rasulullah SAW. Dan sebab itulah para ulama kata, wa huwa afdalul wasilah wa aqrabuhum. Itulah wasilah seluruh makhluk nanti. Para nabi pun akan berwasilah dengan Rasulullah, beristighasah dengan Rasulullah. Yang hadis yang disertakan di sini lafaz yang pendek sahaja tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian Rasulullah mengajar dalam hadis masyhur juga yang disebut oleh pembentang kita Utsman bin Hunayf. Cuma saya nak sebut di sini, ulama kata hadis ini juga boleh menjadi dalil istighasah dan bukan semata-mata tawassul, kerana sebahagian riwayat datang dalam bentuk seruan. Iaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika bin amin Muhammad nabi rahmah. Dan ada sebahagian riwayat yang saya sebut di situ, dalam riwayat Ibnu Majah, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Al-Hakim, ada tambahan sebelum bertawassul dia kata ya Muhammad. Dan sebaik-baiknya kata para ulama beradablah dengan menyebut ya Rasulullah. Bukan ya Muhammad, kerana ya Muhammad ni agak kurang beradab. Tapi Rasulullah mengajar ni kerana Rasulullah ni sayyidul mutawadhi'in. Rasulullah tidak membangga-bangga, membesar-besarkan dirinya ke atas yang lain. Maka Rasulullah ajar ya Muhammad. Tapi
ulama kata kalau nak bertawassul sebut ya Rasulullah. Maka hadis ini, kalau tuan-tuan baca sedikit ulasan dia di situ, seruan yang diajarkan oleh Rasul ke surat yang kelima, seruan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjadikannya sebagai salah satu dalil istighosah dan bukan hanya dalil tawassul. Ini adalah kerana, sebab tu tuan-tuan, saya dengar dulu Wahabi dekat mihrab Rasulullah SAW dekat Masjid Nabawi tu, dulu sebenarnya ada ya Majid ya Muhammad, ya Allah ya Muhammad. Kemudian dia bertukar ya Allah ya Majid. Jadi Muhammad tu ditukar jadi ya Majid. Sebab bagi mereka seruan tu istighosah. Dan istighosah di sisi mereka kita akan tengok anti fatwa. Saya minta izin sampai pukul 12 lah. Sebab 45 tak sempat ni. 45 baru nak panai je. Belum tak sampai lagi. Okey, tak apa. Ini. Okey, tak apa. Ini adalah kerana lafaz seruan ini terpakai ketika Rasulullah SAW masih hidup atau telah wafat. Sama ada sahabat yang melafazkannya berdekatan hadir dengan Rasulullah SAW atau berjauhan daripada baginda SAW. Anjuran Rasulullah SAW ini dalam hadis ini adalah secara umum dan mutlak yang meliputi semua keadaan. Sama ada Rasulullah telah wafat ke ataupun Rasulullah berjauhan ke, boleh sebut ya Muhammad, ya Muhammad. Maka walaupun hadis ini hadis tawassul, tetapi kerana sebahagian riwayatnya datang dalam bentuk seruan, dan kita dah tengok istighosah adalah dalam bentuk seruan. Ya Muhammad. Kemudian hadis yang masyhur daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Kalaulah idza asaba ahadukum arjatun bi ardi falatin falyunadi a'inu ibadallah." Kalau kamu tertimpa kesukaran atau kesesatan di tengah-tengah padang pasir, ardi falatin atau tanah lapang, maka boleh kamu sebut a'inu ibadallah. Bantulah aku wahai para hamba Allah, kerana Rasulullah kata ada para malaikat selain daripada pencatat amalan yang ada di bumi ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata hadis ini menunjukkan bahawa kita boleh meminta pertolongan walaupun kita tak nampak orang itu, orang tu ghaib. Jadi para anbiya walaupun mereka berada di alam barzakh ataupun di alam ghaib, begitu juga dengan hadis ini, kita para malaikat kita tak nampak tapi Rasulullah ajar boleh a'inu ya ibadallah. Takkanlah Rasulullah ajar perkara syirik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Baihaqi dalam kitab Adab, hadza mauqufun ala Ibn Abbas. Hadis asal ni mauquf pada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, musta'malun inda salihin min ahli ilmi. Minta maaf kalau saya tinggikan suara sebab kadang-kadang sound system ni kena tinggikan sikit. Atau lagi nak hilangkan mengantuk dan apa kita panggil, bagi semangat sikit lah, kurang ngantuk lah. Maaf memang. Saya sebenarnya tak menjerit cakap ni. Tapi ya kita faham tentang sound system dan sebagainya. Jadi kita, kalau sound system tu very tajam kan, memang kita akan cakap perlahan lah. Tapi kalau sistem tu dia tak tajam, kena angkat sikit suara. Jadi jangan kata, wah, dia ni memang jenis memukit-mukit. Bukan tuan-tuan. Sebenarnya sebab saya tengok keadaan sound system. Baik. Jadi kata Imam Al-Baihaqi, musta'malun indas salihin, muka surat 6. Jadi amalan menyeru para malaikat yang gaib ini, ini pun cerita panjang lah ni tentang rijalul ghaib pun cerita panjang juga. Tapi sebenarnya kaedah dia macam inilah. Nama-nama rijalul ghaib ke ataupun aqtab ke ataupun sebagainya, ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan oleh sebahagian ulama sufi seperti Imam Ibn Arabi untuk menyatakan maratibul awliya, martabat-martabat awliya. Macam kita kat universiti lah. Kita ada Profesor VK7, ada grade A, ada grade C, ada grade B. Kita ada Promadya, ada yang lantikan, ada yang naik pangkat. Yang lantikan 53, yang lantikan baru 53, naik pangkat genap 54. Mensyarah pun sampai ke grade yang paling bawah. Dekat universiti boleh ada maratib, boleh ada martabat-martabat yang berbeza-beza. Profesor mengajar sejam dibayar tak sama dengan pensyarah biasa dibayar sejam. Jadi, kalaulah di universiti pun ada maratibnya, maka di kalangan para awliya pun ada maratibnya. Perbahasannya bukan di sini lah tuan-tuan. Tapi maknanya, kenapa mereka mengharuskan istighosah? Kerana karamah. Baik. Musta'malun inda salihina min ahli ilmi.
Dan amalan ini digunakan oleh orang-orang soleh daripada kalangan para ulama liwujudi sidqihi indahum fima jarrabu. Kerana kebenaran perkara ini dalam pengalaman mereka. Jadi ini juga menunjukkan bahawa menyeru istighosah ini juga datang selain daripada dalil, juga datang daripada mujarrabat. Datang daripada tajribah, daripada pengalaman para ulama. Dan di situ ada dalil yang lain yang saya tak bacakan di sini. Saya terus pergi pada muka surat yang ataupun saya terus pergi pada muka surat di mana asar Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pada muka surat 12 kejap. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pada muka surat 12 pun saya dah nukilkan pada tuan-tuan. Apabila beliau melakukan haji dan tersesat jalan, maka beliau juga pernah menyeru, ya ibadallah dulluni ala tariq. Dan ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Imam Baihaqi sampai kepada anaknya Abdullah bin Ahmad. Maka ini adalah amalan Imam Ahmad bin Hanbal. Takkanlah Imam Ahmad bin Hanbal tidak faham apa itu syirik. Menyeru perkara yang tak nampak, orang yang tak nampak, makhluk yang tidak nampak. Adakah semata-mata ia syirik? Baik. Kemudian pada muka surat yang ketujuh kembali balik, minta maaf tuan-tuan. Maka para nabi al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Sebahagian ulama kata hakikat ini ataupun riwayat ini mutawatir. Sebab tu kita tengok ramai ulama yang mengarang tentang hayatul anbiya' fil qubur. Antaranya Imam Al-Baihaqi juga atau Khatib Baghdadi. Maksudnya Baihaqi 20 lebih dalil. Saya pun cuba terjemahkan juga juzuk hadis tersebut. Bahawa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, para nabi itu hidup di kubur mereka. Bahkan sangat luar biasa. Hidupnya itu hidup dengan jasad dan roh. Yang kita akan tengok nanti bahawa dalam kisah yang ke-8 tu Rasulullah kata tidak ada seorang pun yang memberi salam kepada aku melainkan roh akan dikembalikan kepada tubuh. Maknanya Rasulullah SAW beritahu pertama para nabi jasad tak hancur. Bahkan ulama kata bukan tak hancur semata-mata dalam kubur, tak hancur ketika hancur dan tujuh langit dan tujuh bumi. Maka beliau baginda SAW menjawab seperti mana jawab yang badan yang mempunyai roh tetapi di alam yang kita tak nampaklah, alam barzakh. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj, muka surat yang ke-7, merupakan sebesar-besar dalil hidupnya para nabi tak seperti hidupnya kita. Mereka 124,000 orang boleh bersembahyang, kata Syekh Al-Jum'ah. Sebenarnya tempat sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa tu boleh muat 140,000. Jadi ijtihad Syekh Al-Jum'ah dia kata yang sembahyang bersama Rasulullah tu 124,000 para anbiya, tambah lagi 16,000 para malaikat muqarrabin. Jadi dia kata keistimewaan Masjid Al-Aqsa ni luar biasa, tempat solat 140,000 orang. 120,000 para nabi, tambah lagi 16,000 para malaikat. Jadi bahkan kalau kita belajar dalam hadis Isra' dan Mi'raj, Nabi Ibrahim pun dah bagi salam pada kita. Dan ketika kami belajar dengan Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Fahmi Zamzam kata, jawablah salam daripada Nabi Ibrahim AS. Maknanya Nabi Ibrahim AS dah wafat meninggalkan kita beribu tahun, masih boleh beri salam kita. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Allah SWT sebut, "Fala takum fi miryatin min liqa'i." Wahai Nabi Muhammad, kamu jangan ragu-ragu. Walaqad ataina Musal kitaba, fala takum fi miryatin min liqa'i. Ini adalah ayat Al-Quran berkenaan berjumpa Nabi secara yaqadhah. Allah kata, "Fala takum fi miryatin min liqa'i." Jangan kamu ragu-ragu wahai Muhammad, kamu telah bertemu ataupun akan bertemu dengan Nabi Musa AS. Dan pertemuan itu ketika Isra' Mi'raj, dan bukan sahaja bertemu, tapi Nabi Musa AS juga memberi manfaat kepada kita, tuan-tuan. Kalau tidak, kita kena sembahyang 50 kali sehari semalam. Jadi tengok ulama kata, Nabi Ibrahim AS yang telah wafat ribuan tahun kirim salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS yang telah wafat ribuan tahun boleh memberi manfaat kepada kita dengan mengurangkan jumlah solat, mencadangkan kurangnya jumlah solat. Maka hadis-hadis ini, hayatul anbiya fi quburihim, al-anbiya wa ahya fi quburihim, berkenaan hadis Isra' Mi'raj, berkenaan dengan Rasulullah kata roh aku dikembalikan, dan Rasulullah kata hayati khairul lakum,
dan sebagainya. Saya tak baca semualah tuan-tuan, menunjukkan bahawa kehidupan para nabi adalah berbeza dengan kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan para syuhada dan begitu juga dengan kehidupan para aulia. Maka tuan-tuan, di sana ada lagi yang saya nukilkan tentang asar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di mana asar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni juga telah disebut apabila orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau tentang kemarau muka surat 9 maka beliau berkata, unzuru qabran nabi faj'alu minhu kuwan ila as-sama'i hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun. Mereka pun kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, lihatlah kubur Nabi dan buatkanlah baginya satu lubang yang terbuka ke langit. Maknanya beristighasah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bertawassul. Kemudian asal Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid, apabila mereka berada dalam kepayahan, mereka sebut ya Muhammadah, ya Muhammadah. Seruan. Walaupun Rasulullah mungkin tidak hadir di medan peperangan Al-Yamamah, maksudnya ialah jasadnya tidaklah ada di situ, kuburnya bukan ada di situ. Tapi kenapa Sayyidina Khalid Al-Walid menyeru ya Muhammadah, ya Muhammadah? Kita pun tahu kan, mula-mula Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hantar tentera Syurahbil. Tentera Syurahbil kalah, hampir-hampir nak kalah. Sayyidina Khalid datang. Sayyidina Khalid pun mula terlalu dahsyat daripada pertentangan Bani Hanifah. Lalu Sayyidina Khalid pun kembali dan menyeru ya Muhammadah, ya Muhammadah. Para sahabat yang ketika itu bersemangat dengan seruan Sayyidina Khalid Al-Walid terus bangkit bangun dan mengalahkan tentera Musailamah Al-Kadzdzab. Itu belum cerita Khalid Al-Walid menggunakan rambut daripada ubun-ubun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang ada di topi perangnya. Jadi Sayyidina Khalid Al-Walid bertabaruk pun ada, beristighasah pun ada. Adakah mereka tak faham makna syirik? Waliyahzubillah. Baik. Kemudian saya nukilkan daripada muka surat 12 itu tuan-tuan, kalam para ulama yang saya tak perlulah bacakan, daripada Imam Taqiyuddin As-Subki. Ulama kata kalau ada mazhab kelima, mazhab As-Subki lah sepatutnya. Sebab Imam Taqiyuddin As-Subki ni, ayah kepada Imam Tajuddin As-Subki ni, menguasai begitu banyak ilmu dan disebut telah mencapai darjat mujtahid mutlak. Dan ulama kata kalau ada mazhab kelima, mazhab As-Subki, iaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan beliau pun menyebut orang yang pertama membawa kefahaman yang salah ini adalah Syekh Ibn Taymiyah. Beliaulah yang mula-mula mengharamkan dan mengaitkan perkara ini dengan kesyirikan ataupun akidah. Dan kemudian saya bawa kata-kata Imam Syamsuddin Ar-Ramli daripada fatwanya. Dan kita pun tahu Imam Syamsuddin Ar-Ramli ni adalah Imam Syafi'i Saghir. Bahkan disebut di antara mujtahid mujaddid pada kurun yang ke-10. Sama ada beliau ataupun Imam Sirindi ataupun Imam Mula Ali Qari. 3 orang ni yang ulama sebut sebagai mujaddid kurun yang ke-10. Ataupun mujaddid mujaddid al-Thani. Kemudian muka surat 15 juga saya nukilkan fatwa Syekh Allamah Daud Al-Fatani dalam Furu' Masail bahagian jilid yang kedua. Beliau pun telah menyebut apabila adalah harus bagi seseorang memohon pertolongan daripada para nabi dan para wali, ulama dan orang soleh walaupun mereka telah meninggal dunia, kerana karamah dan mukjizat. Kalau kita tengok fatwa Imam Syamsuddin Ar-Ramli pun, beliau pun menyebut perkara yang sama. Muka surat yang ke-15 di atas itu, maka beliau berkata sesungguhnya istighasah dengan para nabi dan para rasul dan para wali dan para ulama dan orang-orang soleh adalah merupakan perkara yang harus kerana mukjizat dan karamah. Jadi kita ada fatwa-fatwa ulama besar. Syamsuddin Ar-Ramli itu pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, antara kitab salah silat emas mazhab Syafi'i. Takkanlah dia tak faham erti syirik. Kemudian saya buat nukilkan kata-kata Syekh Ahmad Syarif Naqsan, dan sebenarnya bukan beliau yang pertama, cuma saya sempat ambil kata-kata beliau. Beliau mengatakan pada muka surat 16, sesungguhnya orang yang pertama sekali memindahkan permasalahan tasawuf dan istighasah daripada cabang fiqh kepada asas-asas akidah adalah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebelum datangnya Syekh Ibn Taymiyah, ulama tak ada bahas pun bab ni dalam bab akidah. Ini bab dalam kaifiat berdoa. Datang Syekh Ibn Taymiyah dengan membawa pendekatan tauhid 3-nya itu, yang sebenarnya juga merupakan bid'ah yang sangat berat kalau kita faham tentang implikasinya.
dia juga memindahkan isu tawasul daripada isu berdoa, ziarah, haji dan sebagainya kepada isu akidah. Kemudian bawa muka surat yang ke-17. Ni bom besar ni. Bom besar ni wajib kena baca. Hilang ngantuk sikit. Jadi muka surat 17 bawah ni saya akan baca baik. Golongan ekstrim yang mengkafirkan majoriti umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang melakukan istighatsah sebenarnya tidak mempunyai dalil atau hujah atau alasan yang kukuh bagi tuduhan tersebut. Apatah lagi untuk menghalalkan darah dan harta mereka kerana isu ini. Hakikatnya tuan-tuan, isu ni isu fiqh. Isu khilafiyah fiqh. Dan tak boleh menghalalkan ataupun menuduh syirik ataupun kafir kepada orang yang melakukan istighatsah. Salah faham yang ditimbulkan oleh Ibn Taymiyah pada kurun ke-8 Hijrah berkaitan konsep tauhid, syirik, bid'ah, tawasul, istighatsah dan tabaruk bahkan ziarah akhirnya telah dikembangkan dengan kefahaman dan cara yang lebih ekstrim dan radikal. Sekurang-kurangnya Ibn Taymiyah taklah angkat senjata terhadap umat Islam yang lain. Tapi golongan Wahabi datang dengan mengangkat senjata, dan saya boleh katakan mengikut kajian saya, Khawarij yang paling besar dalam sejarah umat Islam adalah Khawarij Wahabi. Bahkan saya baru ni ada istilah baru untuk dia orang, takfiriyun syumuliyun dia panggil. Golongan yang mentakfir syumul, semua kafir mereka. Boleh baca sejarah mereka tentu. Sehingga beliau mendakwa dan menuduh bahawa umat Islam pada zamannya telah melakukan syirik yang lebih besar daripada syirik yang dilakukan oleh golongan musyrikin Quraisy pada zaman Rasulullah. Tuan-tuan boleh baca kitab Kasyfus Syubhat. Beliau mendakwa amalan tawasul dan istighatsah ini sebagai perkara yang membatalkan tauhid uluhiyah menurut pembahagian tauhid kepada tiga serangkai di sisinya. Dakwaan ini boleh dilihat dalam buku karangannya Kasyfus Syubhat. Buka, download terbitan Saudi sendiri. Dia kata syirik yang ada pada zaman dia, musyrikin ada pada zaman dia ni adalah lebih musyrik besar syirik dia berbanding dengan syirik kaum musyrikin zaman Rasulullah SAW. Dan kita pun tahu siapa yang disyirikkan tu duduk kat Kepulauan Arab tu saja. Dengan dakwaan sedemikian, golongan Wahabi mula menyerang umat-umat Islam yang lain di sekitar mereka termasuk Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah pun boleh jadi pusat syirik dalam mereka. Ini pun ni cerita lain tuan-tuan, kalau nak cerita sejarah Wahabi ni perlu ada kursus yang lain lah. Pun panjang juga kan. Dengan dakwaan sedemikian, golongan Wahabi mula menyerang umat-umat Islam yang lain di sekitar mereka termasuk Mekah dan Madinah. Dengan dakwaan mereka telah jatuh kufur dan syirik serta darah dan harta benda mereka menjadi halal. Mereka menamakan golongan mereka sebagai muwahhidun dan menamakan umat Islam yang lain sebagai musyrikun atau kuburiyun. Bahkan kalau kita tengok, mereka menamakan golongan mereka muslimun. Kalau kita baca dalam tarikh Najm tu, dia kata golongan muslimin berperang dengan musyrikin. Muslimin berperang dengan musyrikin. Siapa muslimin tu? Mereka musyrikin tu siapa? Umat Islam yang lain. Dalam kitab mereka sendiri. Hakikat ini ditulis sendiri dalam buku-buku sejarah mereka seperti Tarikh Najm oleh Ibn Ghandam. Ibn Ghandam ni anak murid kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dalam Inwanul Majh fi Tarikh Najm oleh Uthman ibn Bishr, bukti sejarah berdarah golongan yang ekstrim dan radikal di akhir-akhir era khilafah Turki Utsmaniyah ini menunjukkan bahawa salah faham dalam konsep ini boleh mewujudkan dalam konsep syirik, tauhid, tabligh, kafir, istihlal kerana isu bid'ah, tawasul, istighatsah telah mewujudkan umat Islam yang bersikap radikal dan teroris yang dapat dilihat kesannya sehingga hari ini. Saya memang terlibat dalam kajian terorisme dan saya sendiri mendiradikalisasi golongan JI, golongan-golongan ISIS dan sebagainya. Wahabi lah senang cakap, tak ada orang lain. Bukalah kajian-kajian antarabangsa, semuanya kata Wahabi, cuma ubatnya berbeza. Kajian Barat kata untuk mengubat ekstremisme di kalangan umat Islam perlu memperkenalkan konsep moderation dan liberalism. Sebab tu orang Barat sangat membantu Muslim-Muslim yang dipanggil liberal Muslim, moderate Muslim. Tapi kita punya kajian, kita kata untuk memulihkan golongan radikal, kita perlu mengahli sunnahkan mereka. Mereka jadi radikal sebab mereka ahli bid'ah. Dan ni saya nukilkan ini. Ni akademik lah tuan-tuan. Akademik wajib dibaca lah juga tuan-tuan. Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta' di Arab Saudi. Ini fatwa rasmi negara. Pernah mengeluarkan fatwa bahawa orang yang melakukan istighatsah dengan
orang yang telah wafat, sama ada seorang Nabi, termasuk Rasulullah, ataupun bukan seorang Nabi telah melakukan syirik, bukan syirik biasa, syirik paling besar, namanya syirik akbar, dan murtad keluar daripada agama Islam. Dan saya nukilkan gambarnya tu, tuan-tuan boleh baca. Sesungguhnya istighosah dengan orang-orang yang telah wafat dan berdoa kepada mereka selain daripada Allah atau bersama Allah adalah merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, sama ada al-mustaghas bihi adalah seorang Nabi atau selain Nabi. Jadi bukan masalah mereka benarkan untuk Rasulullah, yang selain daripada Rasulullah tak benarkan. Tak, mereka tak benarkan secara mutlak. Nabi ke, Rasulullah SAW ke, para awliya ke, tak boleh. Kafir, murtad, syirik, keluar dari Islam. Maka sebab itulah fatwa yang sebegini daripada golongan rasmi akan menyebabkan perpecahan yang sangat besar. Dan kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya sertakan sebenarnya fatwa-fatwa negeri di sini, Negeri Sembilan 2015 dan di Warta 2022, Johor 2016 diwartakan, Sabah 2017 diwartakan, telah menerangkan di antara ciri-ciri Wahabi ini adalah menganggap syirik dan amalan-amalan ahli sunnah seperti tawassul dan istighosah ini syirik, kafir. Itu yang kata Syekh Al-Mahrum Osman Dr. Osman Al-Muhammadi. Dia kata yang kata khilaf-khilaf ni dia punya lauk kecil je, nanti bariani dia kafir. Maksudnya nanti akan membawa kepada naratif kafir juga, syirik juga, halal darah juga. Dan kemudian saya bawa tentang salah faham golongan ekstrim yang saya rasa tuan-tuan boleh baca sendiri, ada PDF-nya saya sertakan, bahawa sebenar-benarnya pertama mereka kata istighosah itu syirik. Kita kata tidak, syirik ini kita letak sifat makhluk pada Allah atau sifat makhluk Allah pada makhluk. Bila kita beristighosah dengan Rasulullah, kita tak sebut pun Rasulullah ada sifat Allah ataupun Allah ada sifat Rasulullah, tak ada. Mana ada? Begitu juga istighosah ni bukan bermakna asal minta tolong je sembah, asal minta tolong je sembah. Mana ada nanti? Adakah talazum di antara minta tolong dengan sembah? Mana ada tuan-tuan? Saya pun tadi minta tolong, perintah ni tolong hantar cepat-cepat sikit. Tuan-tuan nampak saya dah ulang alik tu. Tapi saya tak menyembah pun tukang photostat tu. Jadi mana ada talazum antara sembah dan minta tolong? Kemudian istighosah dicela dalam Quran. Kita dah sebut dah tadi. Walladzina yad'un min dunillah. Orang yang menyeru dan beribadah itu sebenarnya ayat-ayat berkenaan orang kafir, bukan berkenaan dengan ayat orang Islam. Dan kemudian istighosah sebab konfirmasi Rasulullah kita dah jawab. Dan kemudian dakwaan Rasulullah SAW meminta pertolongan, melarang tidak. Bila Rasulullah kata fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, itu maksudnya ketika kamu meminta pertolongan, segala pertolongan yang datang hakikatnya datang daripada Allah. Kerana dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah suruh kita bantu umat-umat Islam yang lain. Jadi ulama kata kena faham hadis ini secara harmoni. Kemudian saya bawakan garis panduan istighosah, tuan-tuan boleh baca. Maknanya pertama, akidah kena betul. Yang kedua, kena tahu bahawa hakikatnya Allah lah yang maha berkuasa, tafsir, kuatul ijad, wal khalq dan sebagainya. Yang ketiga, tidak ada sebarang i'tiqad ubudiyah. Yang keempat, bila kita mendengar kalam-kalam istighosah, maka kita kena takwil dengan baik. Dan kemudian yang kelima, ini isu khilafiyah, tak nak buat tak apa, tapi jangan kafir kawan. Okay, baik. Dan yang keenam, rangka konsep istighosah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Macam saya kata, ini sedikit akademik lah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kertas kerja agama nampak juga dia punya nilai akademiknya, menunjukkan bahawa istighosah ini datang daripada kefahaman yang menyeluruh, bukan datang daripada i'tiqad ketuhanan. Tidak, datang daripada kefahaman yang menyeluruh tentang kemuliaan Rasulullah SAW dan para awliya. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf di atas masa yang diambil.